الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, moga-moga dirahmati Allah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpah kurnia dan keizinannya dapat sama-sama kita berkumpul pada petang ini di rumah Allah bagi majlis ilmu. Kita sambung balik bacaan kitab Penawar Bagi Hati. Pada bulan yang sudah kita baca bab yang kelima pada menyatakan kikir dan kasih akan harta tapi tak habis. Jadi kita sambung balik, kita sampai setengah. Cuma kita batas balik ambil sikit dekat dia punya perenggan. Kalau yang jawi pada muka surat 44. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan ketahui olehmu. Kita ambil di situ. Kita berhenti itu agak tengah. Kata dia, dan ketahui olehmu bahawasanya harta itu tiada dicela akan dia akan harta semata-mata. Bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Kata musannif, kata muallif, kata dia harta itu tidaklah dicela. Yakni tak salah kita nak cari harta dalam kehidupan kita. Bahkan ramai sahabat-sahabat Nabi di kalangan orang yang senang, orang yang kaya. Abu Bakar Siddiq, Abdul Rahman bin Auf, Uthman Al-Affan. Ini semua sahabat-sahabat yang kaya, yang senang. Kata dia di sini, bahkan yang dicela itu harta yang melalaikan daripada ibadah. Tapi harta mana harta yang dicela? Harta yang menyebabkan kita ni lalai daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan harta, sibuk dengan urusan dunia sampai lupa tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tak semayang bang, orang tua kata. Cari makan sampai tak semayang bang, orang tua kata. Azan pun tak tahu ke mana dan sebagainya. Itu harta yang dicela, yang hilang keberkatan dia. Adapun harta yang menolong atas ibadah. Tapi kalau sekiranya dengan harta itu makin kuat kita dengan Allah, makin dekat kita dengan Allah, makin rapat kita dengan Allah, maka iaitu dipuji oleh syarak. Allah puji yang ini. Bersabda Nabi SAW, ni'mal malus salih lil mar'is salih. Sebaik-baik harta yang baik itu adalah harta bagi seorang yang baik. Sebaik-baik harta itu apa? Harta yang berada dalam tangan tuan yang baik. Dia tahu dengan harta ini, daripada harta ini dia tak puasa kedekut untuk nafkah pada jalan Allah, untuk dia beli pahala akhirat. Allah sebut dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah suruh beli pahala akhirat, Allah suruh cari pahala akhirat melalui apa? Melalui harta yang Allah beri kepada kita. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Melalui kekayaan, harta, duit ringgit, kesenangan yang aku beri kepada kamu, kamu guna untuk kamu beli akhirat. Sebagaimana sebagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang cukup tak sayang kepada harta dia. Dia beli Bilal bin Rabah daripada tangan tuan dia dengan sejumlah harga yang begitu mahal. Kemudian dimerdekakan Bilal, beri kemerdekaan kepada Bilal bin Rabah. Disumbangkan segala harta kekayaan yang dimiliki oleh Abu Bakar Siddiq dalam peristiwa hijrah Nabi, dalam peristiwa peperangan Tabuk dan sebagainya. Ini harta yang baik, harta yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin kaya, makin senang kita, makin pemurah kita berbakti dan juga buat kebajikan untuk kita beli pahala akhirat. Tetapi tiada sayugia membanyakkan dia. Walau bagaimanapun tak sepatutnya kita mencari sampai lebih daripada apa yang kita perlu dalam kehidupan kita. Bahkan yang lebih utama, diambil harta itu sekadar yang memadai sahaja. Ambil banyak mana takat kita perlu atas kehidupan kita.
takat kita perlu. Bila ada harta lebih, dia melampau atas muka bumi, tuan-tuan. Baru ni ada kawan bagi tahu ada satu kenduri di Kuala Lumpur, orang kaya lah, tak payah sebut lah, kalau sebut pun tuan-tuan kenal. Orang kaya di Kuala Lumpur, kenduri. Kita ke kampung bagi bunga telur dengan coklat ni. Ke kampung tu pun kira mewah, telur pun mahal lagi. Dia bagi jam tangan, buah bunga telur tu bagi jam tangan. Allahu Akbar. Berjuta kos untuk buat kenduri saja. Allahu Akbar. Ini dah sampai peringkat melampau, membazir. Kulu washrabu wa la tusrifu. Allah kata nak makan, makanlah, nak minum, minumlah, tapi jangan melampau sampai memudaratkan kamu. Jadi tak ada masalah. Nuri walimah ini benda yang dituntut oleh syarak, tapi jangan kita melampaui apa yang dituntut oleh agama. Jadi yang lebih utama ni kita ambil harta sekadar yang memadai sahaja. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata tuba, makna beruntung, liman hudiya lil Islam, barang siapa yang Allah beri hidayah kepada dia, dia terima Islam, Allah beri hidayah Islam kepada dia, wa kana aishuhu kafafan, dan kehidupan dia kehidupan yang sekadar mencukupi, memadai, tak susah, tak senang, tapi boleh hidup dengan selesa. Wa qana'a bih, dan dia pula ada sifat qana'ah, cukup dengan apa yang ada. Allah bagi banyak ni, alhamdulillah, walaupun sikit aku boleh mari di masjid, duduk dalam majlis agama, majlis ilmu dan sebagainya. Kalau Allah bagi lebih daripada tu, tak dan lah tuan-tuan, kita sibuk nak cari, nak tambah, nak bayar hutang tu, nak bayar hutang ni dan sebagainya, sampai tak dan kita dengan nak cari ilmu agama. Kerana doa Nabi SAW, Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Ya Allah, jadikan olehmu akan rezeki keluarga Muhammad barang yang tiada ada ia berlebih daripada memadai. Nabi minta kepada Allah, ya Allah, engkau berilah rezeki kepada keluarga aku dan anak cucu keturunan aku, rezeki yang cukup memadai untuk kehidupan mereka di atas muka bumi ini, tak lebih daripada keperluan yang diperlukan. Bila lebih, walau basaqallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi, kalaulah sekiranya Allah meluaskan, melapangkan rezeki dengan begitu luas kepada hamba-hambanya, labaghaw fil ardi, nescaya mereka akan melampau di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal dia ada kemampuan. Jadi dia lupa kepada Allah. Banyaknya lagu tu. Bahkan sekadar hajat sahaja menunjukkan oleh Rasulullah SAW dengan ini doa kepada bahawasanya tiada sayugia bagi mereka yang berakal, bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada kadar hajat, kerana tiada ada kebajikan padanya. Yang kita cari lebih daripada keperluan kita itu tidak ada kebajikan, melainkan kalau kita tahu, kita beri kepada orang-orang yang susah, kita buat wakaf, kita sedekah jariah dan sebagainya. Ini bagus, kita carilah banyak-banyak harta kalau kita boleh buat lagu tu. Baik, bermula kadar hajat itu. Kadar hajat itu banyak mana? Bermula kadar hajat itu bersalah-salahan ia dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia tak sama. Si A dengan si B, si B dengan si D, tak sama keperluan hajat dia, ikut keadaan dia. A dia tak kahwin lagi, ada sengit dalam bukit pun tak apa, dia tak pening kepala, tak susah dan sebagainya. B dia kahwin dah, dia ada isteri. C dia kahwin dah, anak 2 orang, nak sekolah dan sebagainya. Jadi keperluan hajat itu adalah berbeza mengikut kelakuan manusia. Jadi tak sama. Benda ni benda yang subjektif, kita tak boleh nak kata keperluan ni 800 bulan, tak boleh lagu tu. Dia bergantung kepada keperluan masing-masing, pasal kelakuan dan juga cara kehidupan, perbezaan dari segi bilangan keluarga dan sebagainya. Tetapi yang dipuji kadar yang kuat ia mengerjakan ibadah dengan sebabnya. Kadar mana yang dipuji? Kadar yang banyak tu kita dapat, kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dapat lebih daripada tu, jauh kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibuk nak cari tambah sampai tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Semayang pun kadang-kadang di hujung waktu Jumaat pun kadang-kadang mai pun tu khatib nak habis dah, khutbah kedua dia baru santai. Bukan kata sekali dua, tiap-tiap minggu pula tu. Pasal apa? Sibuk cari makan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ni, sampai tak ada nak cari bekal ke akhirat. Adapun yang lebih daripada kadar memadai, maka ada padanya 3 kebinasaan. Kalau kita cari lebih daripada keperluan kita, apa yang kita hajati dalam kehidupan kita,
maka ada padanya 3 kebinasaan. Ada 3 benda ada tiga kebinasaan. Yang pertama, menyeru ia yang lebih daripada kadar hajat itu kepada maksiat. Dia akan menyeru kita, memudahkan kita nak buat derhaka pada Allah. Mudah kita nak buat derhaka pada Allah. Orang tak ada duit nak pergi berjalan ke tempat yang tidak bermanfaat. Dia nak masuk karaoke, kelab malam, dia tak ada duit, nak pergi macam mana? Jadi orang yang ada duit lebih, benda-benda lagu tu dia tak kisah. Duit lebih nak buat apa, dia kata jom pergi karaoke, contohnya. Hidup menari, menyanyi di situ, campur gaul dan sebagainya. Maka bahawasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Ada pergi main judi di Macau mana tu, tengah-tengah laut atas kapal. Orang kaya ke orang miskin, tuan-tuan? Orang kaya naik genting Highland, pergi berjudi dan sebagainya. Orang kaya ke orang miskin? Orang kaya. Orang miskin tak boleh naik. Jangan kata nak main judi, nak bayar tambang bas pergi genting Highland pun dia tak ada duit. Dia orang yang kaya, yang ada kesenangan lebih daripada keperluan dia, dia boleh buat benda tu. Jadi benda ni menyeru kepada maksiat. Sanggup langkah pergi ke Thailand mana tu, nak berzina dan sebagainya. Orang yang tak ada duit, dia tak boleh buat benda tu. Melainkan orang yang ada duit, orang yang ada kemampuan dari segi keuangan dan sebagainya. Jadi lebih menyeru kepada maksiat. Hak kita tak ada duit ni, tapi jadi Allah dah selamatkan kita daripada benda-benda yang macam tu. Syukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata dia di sini, orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya. Setengah daripada Allah pelihara kita ni daripada terlibat dengan maksiat ni apa dia? Yakni Allah tak bagi kemampuan kepada kita. Allah beri kepada kita rezeki yang sekadar mencukupi. Sepatutnya kita syukur pada Allah. Jangan duk pertikai lagi, jangan duk persoal lagi rezeki yang Allah beri kepada kita. Allah tahu kalau Allah beri kepada kita lebih daripada yang kita perlu, kita lupa kepada dia. Jadi syukur pada Allah dengan sebab rezeki yang banyak ni Allah beri kepada kita. Kita tak boleh nak buat maksiat. Di masjid ni ada kata, duduk dalam majlis ilmu, akhirnya terbuka hati, terima hidayah daripada Allah. Ilmu pun bertambah, kejahilan semakin hilang. Tapi orang-orang yang Allah beri kekayaan kepada dia, tak ada ilmu agama, dia lupa pada Allah, dia makin dekat dengan maksiat dan sebagainya. Dan sabar pada ketika kuasa itu lebih sukar daripada sabar pada ketika lemah. Kita nak sabar waktu kita ada kemampuan, duit ringgit, kekayaan, payah waktu itu. Nafsu dia sentiasa mengajak kepada kejahatan. Kita nak sabar daripada buat benda maksiat melampau atas muka bumi. Beli barang-barang yang melampau. Jam hak 120, hak 100, harga 100 pun tak dapat pakai dah. Beli jam hak 40,000, 50,000, melampau lah. Jam 12, pukul 12 tahun tu juga dia tak lebih. Orang lihat 30-40 ribu tu, pukul dia sampai 30, pukul 30 contohnya. Tak ada, sama aja. Tapi dia akan jadi manusia yang belagak, sombong, bongkak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur pada Allah pasal Allah beri kepada kita, Allah sekat kita daripada benda-benda maksiat. Dengan cara macam mana? Allah beri rezeki yang mencukupi kepada kita. Aku nak pergi berjalan tempat macam tu, nak bayar yuran anak sekolah pun tak dapat lagi, dia kata. Jadi secara tak langsung kita tak boleh pergi ke tempat-tempat benda yang maksiat, yang membawa kepada derhaka kepada Allah. Jadi nak sabar waktu kita ada kuasa, ada keuangan, ada kemampuan, itu lebih sukar daripada kita nak sabar waktu kita ni tak ada kemampuan. Dan yang kedua, kebinasaan yang kedua, bahawa menyeru ia harta yang lebih itu kepada bersedap-sedap dengan segala yang harus dan yang dihalal. Hak yang halal, halal lah. Hak yang harus pun dia makan juga. Orang hak miskin tak boleh. Benda-benda yang lebih, benda-benda yang lebih dia tak mampu nak beli. Tapi kita orang ada duit ringgit lebih ni, kita mampu beli. Mula-mula dia halal, mula betul dia pergi ke harus, lepas tu dia pergi makruh, lepas tu dia gagal. Hak haram pun dia makan juga. Pasal apa? Pasal dia mampu. Dia kata dia ada duit, dia boleh bayar semua. Istilah orang pakai less money talk, biar duit berbicara. Tu dia. Apa benda pun dia kata biar duit berbicara. Sampai peringkat tu jahanam, lingkup. Na'udzubillah min zalik. Kita tak mau sampai peringkat macam tu. Dan apabila adalah badannya biasa bersedap-sedap, nescaya tiada kuasa ia meninggalkannya. Bila kita biasa hidup selesa, makan mewah, pakaian mewah, kenderaan mewah, rumah mewah,
Bila kita susah sikit, kita terasa sangat susah itu. Pasal apa? Pasal biasa hidup dalam senang. Dan nescaya bersangatan kasihnya akan harta. Dia akan jadi satu sifat tamak kepada harta. Dia berlomba dengan orang lain pula. Nampak kawan kau hidup besar rumah, kita bila lagi rumah besar dah, nak berlari pun tak larat lari dah, tambah lagi pula dan sebagainya. Makan pun mewah dah, tapi nak cari lagi makanan-makanan yang mewah, hotel-hotel yang sampai sekali tempat yang bukan halal pun dia masuk juga, makan dengan benda-benda yang syubhat. Orang tak ada duit, dia tak mampu pergi tempat-tempat dah betul. Dia orang ada duit, dia mampu pergi. Jadi pada ketika itu akan menjuruskan dia kepada benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang maksiat. Dan apabila kasih ia akan harta, nescaya terjadi padanya beberapa kesalahan. Bila dalam diri manusia ada satu sifat hubbud dunia ataupun hubbul mal, kasih kepada dunia ataupun kasih kepada harta, dia akan menyebabkan manusia ini binasa. Dia akan menyebabkan manusia ini binasa. Sabda Nabi Isa alaihi salam, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Nabi Isa kata apa? Kasih akan dunia itu kepala, yakni punca tiap-tiap kesalahan. Manusia binasa, kejahatan berlaku, pembunuhan. Kamu hang cantai aku cantai hang. Hang fitnah aku fitnah hang. Pasal apa? Berpunca daripada cinta kepada dunia, tamak kepada pangkat jawatan, nakkan kepada harta kekayaan. Manusia sanggup buat apa sekalipun, bahkan kadang-kadang dia sanggup gadai maruah dan juga agama dia. Pasal apa? Pasal dunia punya pasal. Sebab tu cinta kepada dunia, kasih kepada dunia, ra'su kulli khati'ah, merupakan punca kepada segala kejahatan dan kemungkaran yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dia. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi kata orang Islam pada akhir zaman akan dikerumuni, akan dihurungi, dihurung, hurung. Dia akan dikerumuni, akan dikerumun oleh musuh-musuh Islam dari segenap penjuru. Orang musuh Islam akan buat kepada orang Islam macam-macam, akan buat macam-macam kepada kita. Nabi kata macam mana orang-orang yang nak makan mengerumuni talam-talam hidangan makanan mereka. Kita makan nasi talam-talam, pakai lengkong 4-5 orang, makan pakai cobek seorang sikit, habis pernah makan tu. Umat Islam di akhir zaman demikian keadaannya. Apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Syria, apa yang berlaku di Iraq, di Afghanistan dan sebagainya. Orang Islam ditindak dan dizalimi dan juga macam-macam, dihina. Lalu sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa orang Islam jadi lagu tu di akhir zaman? Adakah dengan sebab kita ni sikit bilangan? Nabi kata tak, bahkan kamu ramai. Bilangan kamu ramai di akhir zaman nanti, tapi ibarat kuih di lautan. Kerana kamu telah ditimpa dengan satu penyakit al-wahlu. Apa dia? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. yakni penyakit terlalu cinta kepada dunia dan juga takut akan kematian. Dia tak mau mati, berjuang fisabilillah dan sebagainya, tapi dia cinta lebih kepada dunia. Sayang nak tinggal tanah air dia, sayang nak tinggal keluarga dia untuk berjihad fisabilillah, memperjuangkan agama Allah semata-mata kerana apa? Kerana kasih dan cinta kepada dunia. Sebab tu dalam sabda Nabi Isa, kata-kata Nabi Isa, dia kata apa? Cinta kepada dunia inilah yang menjadi punca kerosakan, kejahatan dan juga kemungkaran yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia sanggup bunuh orang kerana harta duit ringgit. Manusia sanggup gadai maruah diri dia, sanggup gadai maruah diri dia kerana apa? Kerana nak cari makan, cari duit ringgit. Manusia sanggup gadai agama dia kerana apa? Kerana nak cari duit, cari harta kekayaan dunia. Baik, kerana mula menjatuhkan ia kepada yang syubhat. Mula-mula dia terlibat dengan benda yang syubhat. Syubhat ni apa? Benda yang kita tak tahu, tak yakin halal ke haram ke. Nabi kata siapa yang terlibat dengan syubhat, bimbang dia akan jatuh kepada benda yang haram. Mula-mula syubhat, lama-lama dia syok buat benda syubhat ni. Haram pun dia kata tak apa, dia kata benda ni dah kali terlibat dengan benda-benda yang haram. Macam mana Nabi kata orang yang pasal benda syubhat ni, benda yang kita tak pasti kesamaran halal haram. Tapi kalau kita terlibat dengan syubhat, dia akan menyebabkan kita jatuh kepada benda yang haram. Macam mana orang yang memelihara kambing, memelihara tanam-tanaman, dia bela tanam, dia bela memelihara kambing, memelihara binatang ternakan, kambing ke lembu ke, bela dia tak bagi makan dalam kawasan dia.
Dia pimpin kok sempadan, kok kawasan sepadan dengan tanah orang lain. Menatang dia bukan taubat, bimbang kambing tu pergi langgak makan dalam tanah orang lain, menyebabkan orang lain marah dan sebagainya. Demikian keadaannya. Benda yang halal ni jelas, benda yang haram ni jelas, benda yang kesamaran yang kita tak tahu haram ke halal ke haram. Banyak tuan-tuan pasal-pasal raya hari ni produk-produk yang kita tak tahu benda ni halal ke haram. Ada cok halal jakim pun belum tentu lagi halal kadang-kadang. Benda tu dimasuki benda-benda yang syubhah yang kita tak tahu. Jadi Nabi kata apa? Siapa yang menjauhi benda-benda yang syubhah ini, dia telah memelihara agama dia. Dia telah memelihara agama. Tapi siapa yang terlibat, bimbang dia akan jatuh kepada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula-mula orang yang dunia ni, kasih akan dunia ni, dia terlibat dengan benda yang syubhah, benda yang lebih daripada keperluan, benda yang dia tak berhajat. Kemudian kepada yang makruh, kemudian pergi kepada yang makruh, kemudian kepada yang haram, pergi kepada benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpunca daripada apa? Berpunca daripada cinta kepada dunia. Pasal duit dia lebih, pasal dia ada kelebihan dari segi kewangan lebih daripada orang lain. Orang kawan tu dia tak mampu, gaji dia 700 dia anak 4-5 orang nak pergi sekolah kan, nak isap rokok pun tak ada. Dia kata pasal apa? Rokok pun sekotak lah ni RM10 lebih, baik aku bagi makan kepada anak bini dan sebagainya. Dia tak boleh buat, teringin tu teringin, tapi diskat oleh kemampuan dia. Pasal apa? Pasal dia tak mampu. Jadi alhamdulillah, satu kebaikan untuk dia, Allah pelihara dia daripada benda-benda yang tidak baik. Alhamdulillah. Tapi orang yang ada kemampuan ni, dia kata sehari 5 kotak tak apa, cerut sebatang RM40. Kopi kan? Cerut sebatang RM40. Order daripada Langkawi suruh hantar mai sana murah, dia kata. Batang RM40. Sehari isap 5 batang 200. Tak ada masalah apa, dia kata. Allahu Akbar. Ni sudah melampau di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula-mula dia terlibat dengan benda yang syubhah, kemudian yang makruh dia kan, kemudian dia akan pergi kepada yang haram dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dia ada kemampuan dari segi duit ringgit tadi ni. Sebab tu membinasakan dia. Dan yang ketiga, bahawa melalaikan ia harta yang berlebih-lebihan itu daripada zikrullah, daripada ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ramai di kalangan kita bila ada harta lebih sikit dia ingat kepada Allah. Tak ramai, ada, tapi tak ramai. Yang banyaknya bila dia kaya, dia senang, dia ada harta lebih, dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana berhimpun di dalam hati itu berbantah-bantahan dengan umpama kuli, dan perhitungan dengan umpama kongsi, dan segala pikiran pada menghasilkan dan pada menambah harta itu mula-mula. Pasal apa? Mula-mula nak buat berniaga, berkongsi dengan orang, mula-mula buat seorang, kemudian berkeli dengan kuli, dengan pekerja dan sebagainya, kemudian kongsi dengan kawan, asai kawan, kemudian timbul masalah, duit modal dan sebagainya, berkeli pula dengan rakan kongsi, putih sahabat dan sebagainya. Kadang-kadang adik-beradik berkeli habis. Pasal apa? Pasal duit ringgit, pasal kekayaan, pasal harta yang berlebih-lebihan ni. Kemudian pada memeliharanya, bila dah dapat pula nak pelihara pula, kata bukan senang tuan-tuan. Buhlan tu, buh tu imat ada sekilo tu imat, simpanlah rumah, rompak dia masuk, habis curi dia. Tengok lah sahabat beritahu ni, buh lambeng pun tak selamat lagi, kita mau simpanlah rumah, lagilah tak selamat. Mesin ATM pun berpecah lagu tu, jangan ikut tarik dengan lori begitu kan. Nak jaga tu pula, Allah berfikir macam mana kata aku ni selamat ke tak selamat ke. Ada lembu 2 ekor di rumah pun sakit kepala dah nak pula. Nak pergi ke mana pun tak boleh. Duduk teringat di rumah anak 3 hari pun mak nak kena balik ayam hang mak pula makan tak makan pun tak teringat. Bukan tak boleh pula, tapi demikian keadaan dia menyibukkan kita daripada urusan lain kan. Pada memeliharanya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dia kata apa? Harta mesti dijaga, pasal bimbang takut dicuri. Bila orang tanya beza harta dengan ilmu ni, harta kita kena jaga dia, takut bimbang dicuri. Ada duit nak tinggal dalam kereta pun tak senang hati, takut orang pecah semimpi. Ada benda-benda berharga nak tinggal dalam kereta, tak berani. Nak pergi jauh-jauh, nak tinggal harta benda di rumah, tak berani, kena waktu sekali. Kita kena pelihara dia. Tapi ilmu, dia pelihara kita. Pergilah ke mana pun, kalau ada ilmu, kita selamat. Duduklah ke mana pun, kalau ada ilmu, kita selamat. Dia pelihara kita. Ini di antara beza ilmu dengan harta. Bila ditanya kepada Sayyidina Ali, harta boleh dibawa ke mana-mana, harta tak boleh dibawa ke mana-mana. Ilmu boleh dibawa ke mana-mana sahaja yang kita pergi. Ilmu dalam dada kita, kita pergi ke mana pun, ilmu tetap ada, dia takkan hilang. Tapi harta kita, macam belah lembu 2 ekor, nak pergi ke mana?
Nak pergi Pahang, nak pergi Perak, takkan nak heret lembu sekali je. Tak boleh, nak tinggal di rumah. Nak tinggal di rumah tu yang pergi tak sedap hati. Kadang-kadang fikir lembu makan ke tak makan ke, demam ke lembu pun macam-macam. Fikir ke lembu lebih daripada fikir diri dia sendiri. Kemudian pada mengeluarkannya, pada membelanjakannya. Nak belanja tu pula lagu mana, fikir, kira dia. Sekalian yang tersebut menghitamkan ia akan hati. Yani harta boleh mengeraskan hati, kata Sayyidina Ali. Di antaranya Sayyidina Ali kata apa? Harta boleh menyebabkan hati manusia ni mati, jadi keras, jadi hitam, yani payah nak buat kebaikan. Tetapi ilmu dia akan melembutkan hati, memberi cahaya kepada hati. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Orang yang jahil hidup dalam kegelapan, tapi orang yang ada ilmu dia hidup dalam cahaya, pasal dia ada ilmu. Ulama kata la zalama, tidak ada kegelapan aksafu min zalamil jahli, yang lebih gelap, yang lebih hitam, yang lebih menakutkan daripada kegelapan kejahilan. Tidak ada kegelapan yang lebih menggerun, menakutkan kita, yang lebih gelap daripada kegelapan kejahilan. Kegelapan kejahilan inilah yang amat-amat menakutkan kita. Dan menghilangkan ia akan jernihnya jernih hati, atau menghilangkan jernih cahaya di dalam hati kita. Bila hati kita tidak bercahaya, kita payah terima kebaikan, kita payah nak buat kebajikan, kita buat ibadah pun tak sedap dengan amal ibadah yang kita buat. Dan melalaikan ia akan melalaikan ia harta daripada zikrullah, daripada ingat kepada Allah. Tak ada nak sebut, tak ada nak ingat kepada Allah, sampai sembahyang pun dia tak ada dan sebagainya. Seperti firman Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Artinya telah melalai akan kamu daripada mengerjakan amal ibadah oleh bermegah-megah dengan harta dan anak-anak dan lain-lainnya, hingga ziarah kamu akan perkuburan. Artinya hingga kamu mati dan ditanam kamu di dalam kubur. Kamu dilalaikan, kamu telah dilalaikan oleh apa? At-takatsur, membanyak-banyakkan harta. Tuan-tuan, kita sibuk cari harta, ada kerja tetap dah, kita buat kerja sampingan lagi. Kadang-kadang menega pasal malam dan sebagainya. Contohlah, menega pasal bukan tak salah, bukan tak boleh menega, boleh. Tapi kadang-kadang menega, kadang-kadang kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cari untung lebih, menipu pula dalam perniagaan. Menipu dalam perniagaan. Allah beri peringatan, Allah sebut dalam Quran, wailul lil mutaffifin. Neraka wail, celakalah bagi al-mutaffif, yakni orang yang mengurangkan timbangan, orang yang terlibat dalam perniagaan. Di antaranya alladzina idza talu 'ala an-nasi yastawfun. Bila Nabi sampai di Madinah, waktu Islam mula-mula sampai di Madinah, ada seorang laki-laki, dia orang meniaga, dia ada dua penimbang. Dia ada dua penimbang. Bila dia nak beli barang daripada orang, dia guna satu penimbang ni, penimbang yang telah dikhaskan, yang mana barang tu dia tak mau kurang walaupun satu mata sekalipun, dia tak kurang. Alladzina idza talu 'ala an-nasi yastawfun. Bila dia beli barang daripada orang, dia nak orang timbang tu, kalau sekilo cukup, tak kurang walau sedikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi bila dia jual balik kepada orang, dia mula guna timbang hak satu lagi ni, hak dia ejeh dah mata penimbang dia. Dia pelari mata penimbang untuk memberi keuntungan kepada dia. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim. Apakah mereka yang buat kerja lagu ni, Allah kata, mereka ingat mereka tidak akan dibangkitkan di hari kiamat kelak di hadapan Allah. Allah akan persoalkan segala apa yang mereka buat penipuan di atas muka bumi ini. Tapi kadang-kadang oleh kerana nak cari lebih, menipu dalam perniagaan. Jual buah hak masam, hak buruk dah pun orang tanya mana tak? Mana? Try tengok, try dia bagi hak mana? Boleh makan masam, siang ke anak-anak. Beli buah stui, buah stay ke apa, hak atas tu semua dia elok. Kita kata buah sekilo dia cedok ambil buah. Sekilo kita beli kadang-kadang tak lebih setengah kilo buah elok. Lebih tu semua buruk hitam dia. Menipu dalam perniagaan, hilang keberkatannya. Allah beri amaran dalam Quran, bukan tak boleh cari rezeki lebih. Kadang-kadang kerana kita nak kepada harta duit yang lebih, kita sanggup cari murka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal iyaz billah. Allah kata alhaakumut takatsur, telah melalaikan akan kamu oleh banyak-banyak. Disebut dalam tafsir, alhaakum ayyuhan nas al-mubahatu bi kasratil mal wal adad an ta'ati rabbikum.
telah melalai akan kamu wahai sekalian manusia oleh membanyak-banyakkan harta. Sibuk nak cari harta sampai kamu lalai kepada Allah, sampai kamu lalai daripada taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai inilah hinggalah kamu mati dan kamu ditanam di dalam kubur. Mati dah, barulah minta nak balik kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, minta tolong beri tempoh kepada aku sat lagi dah. La asaddaqanna wa akum minas salihin. Demi Allah, ya Allah, kalau demi ya Allah, aku bersumpah ya Allah, kalaulah sekiranya Engkau beri tempoh kepada aku, jangan matikan aku lagi ya Allah, beri sehari, beri 1 jam, aku akan sedekah habis harta yang aku ada, dan aku janji aku akan jadi orang yang baik ya Allah. Kalau sebelumnya aku tak sembahyang, kamu beri tempoh kepada aku akan sembahyang ya Allah. Bila waktu nak mati, waktu dah mati baru minta tempoh kepada Allah. Allah kata apa? Walan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah takkan lanjutkan lagi dah tempoh yang Allah beri kepada kita. Cukup cakap tu. Walaupun 1 saat tidak akan dilewatkan, walaupun 1 saat tidak akan disegerakan. Jadi sebelum tiba saat tu, sama-samalah kita cari bekal sebanyak mungkin. Ketahui olehmu bahawasanya makna kikir, bakhil, kedekut itu apa dia? Menegak barang yang mewajib akan dia oleh syarak atau muru'ah. Syarak mewajibkan kita beri nafkah suami kepada isteri. Kita beri kepada isteri nafkah yang sepatutnya cukup banyak ni, tapi kita bagi tak pernah cukup. Itu kedekut, bakhil. Harta kita yang banyak, bila sampai cukup haul dan nisab, ada sebahagian kita wajib keluar zakat, zakat kita tak keluar. Itu bakhil. Itu bakhil. Tapi kalau nafkah isteri dia, contoh dia sebulan 400, dia bagi cukup-cukup 400, tak lebih sekupang pun, itu tak bakhil lagi. Tapi kalau 400 dia bagi tak sampai, dia bagi 300, 200 lebih contohnya, itu bakhil, kedekut. Itu kedekut. Makna orang yang bakhil ni dia bagi di bawah daripada keperluan yang mencukupi benda yang wajib atas diri dia. Zakat pun dia tahu keluar, ni kedekut yang paling teruk. Sampai hak Allah pun dia kedekut, menipu lagi. Menipu lagi. Dia buat benar. Bila Mada main cek nak bagi subsidi apa semua, benar ni sampai 40 helung. 40 helung ada soal. Bila pejabat zakat main banci nak tanya zakat padi apa semua, tinggal 20 helung benar dia. 20 helung sukut habis. Pasal apa? Takut kena keluar zakat lebih. Dengan Allah pun kalau menipu lagi, tak selamat tak muka bumi ni. Allah kata apa? Tidak menahan manusia daripada mengeluarkan zakat, melainkan Allah akan menahan air hujan daripada turun ke bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan. Kata dia di sini orang yang kikir, yang kedekut itu apa dia dalam istilah dalam pentarifan agama, yakni orang yang menegak barang yang mewajib akan dia oleh syarak atau muru'ah. Yang untuk mencegah muru'ah, mencemarkan muru'ah kita, maruah kita. Dia akan abang depan tu. Yang pertama seperti zakat. Ini benda yang wajib. Dah cukup haul, cukup nisab, pilih kata tak lagi menipu dalam zakat perniagaan, zakat harta dan sebagainya. Dan nafkah isteri, dia tahu keluar nafkah kepada anak isteri dia, nafkah yang mencukupi. Hindun isteri kepada Abu Sufyan mari mengadu kepada Nabi. Kata Hindun, inna Abu Sufyan rajulun syahihun, ya Rasulullah, suami aku ni Abu Sufyan ni seorang laki-laki yang kedekut ya Rasulullah. La yu'tini ma yakfini ana wa waladi. Dia tak pernah beri nafkah yang mencukupi untuk aku dan juga anak aku, kata Hindun kepada Nabi SAW. Mari mengadu kepada Nabi. Abu Sufyan, suami aku ni seorang laki-laki yang kedekut. Nafkah yang dia beri kepada aku tak pernah cukup. Keperluan kami banyak ni dia bagi kurang daripada apa yang kami perlukan. Lalu dia tanya kepada Nabi, afa akhudhu min ghairi ilmi, boleh tak aku ambil, kata Abu Sufyan ni, aku ambil hak bahagian nafkah aku tanpa pengetahuan dia. Ada duit dalam poket aku ambil, boleh tak ya Rasulullah aku ambil? Aku ambil itu bukan aku ambil untuk aku ni nak berjoli kepada, aku ambil hak nafkah untuk belanja aku dan juga anak-anak aku, yang mana Abu Sufyan bagi tak cukup. Boleh tak aku ambil tanpa pengetahuan dia? Nabi kata apa? Khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf.
Nabi kata ambil lah, walaupun tanpa pengetahuan dia, tapi dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Jangan melampau. Ambil sekadar yang kamu perlukan. Ambil sekadar yang kamu perlukan. Buka beg duit suami, tengok ada RM10, tinggal lah RM5 dia, habis dia buang minyak motor sekali lagi. Tapi hamba Allah tu pergi pasar malam, balik tu ingat ada duit dalam duit RM10, buka-buka tengok semua tak ada habis. Tuntun motor balik rumah, jalan kaki, balik tu mula nak keling dan sebagainya. Bil ma'ruf. Boleh ambil dengan cara tanpa pengetahuan dia sekalipun. Kalau suami bagi nafkah tak cukup kepada isteri, pasal hak tu, hak suami, hak isteri dan juga hak anak-anak. Benda ni berlaku pada zaman Nabi, sebagaimana aduan yang diadukan oleh Hindun bintu Utbah kepada Rasulullah SAW. Baik. Dan yang kedua, seperti harta yang diberikan kepada penyair kerana menegak cercanya. Ni orang Arab dulu. Orang Arab dulu, zaman orang penyair ni, kalau penyair tu kalau lah seseorang itu tak bayar duit kepada dia, dia akan buat satu syair yang mencela dia, menjatuhkan maruah dia. Jadi dulu ni ada orang kaya, dia beri upah kepada seseorang penyair itu dengan tujuan supaya penyair itu tidak buat satu syair yang mana syair itu boleh menjatuhkan maruah dia. Jadi ulama kata boleh beri upah kepada dia dengan harapan, dengan tujuan untuk elakkan dia buat syair yang boleh menjatuhkan maruah dia. Ini cerita macam mana berlaku pada zaman-zaman dahulu. Itu keadaan dia. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan dia kikir. Kalau keperluan nafkah isteri itu 300, dia bagi 300, tak kurang, tak lebih, sekupang pun. Itu bukan kedekut, itu tidak dinamakan bakhil. Cumanya dia tak ada sifat pemurah. Dia tak ada sifat pemurah. Dia bukan lagi dalam kategori bakhil, pasal dia bagi itu cukup-cukup, ngam-ngam, tak lebih, tak kurang. Dia terlepas daripada sifat kikir, bakhil, cuma dia tak ada sifat pemurah dalam diri dia. Tak ada sifat pemurah dalam diri dia. Baik. Dan pangkat pemurah itu, pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas yang wajib pada syarak dan pada muru'ah. Yang orang yang pemurah ialah orang yang memberi lebih daripada apa yang diwajibkan ke atas diri dia. Kalau nafkah isteri dia 300, dia bagi lebih 400 contohnya, dibeda nak beli apa-apa kan, nak beli apa-apa kan lebih daripada tu dan sebagainya. Kalau dia bagi lebih daripada tu, maka ni seorang suami, seorang laki-laki, seorang manusia yang ada sifat pemurah dalam diri dia. Kalau dia bagi cukup-cukup tu dah terlepas daripada sifat bakhil, cuma tak ada sifat pemurah lah. Dia bagi lebih daripada tu, maka itu ada sifat pemurah dalam diri dia. Baik. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu, macam mana kita nak buang sifat kedekut bakhil dalam diri kita. Semua orang ada. Siapa tak sayang harta, siapa tak sayang duit ringgit. Kalau orang minta tolong kat kita ni, tolong dengan tenaga kita sanggup beri, minta tolong dengan duit ringgit, mula kadang-kadang kita nak mengelak dan sebagainya. Pasal apa? Pasal duit ringgit. Harta benda. Jadi orang sayang. Jadi macam mana kita nak buang sifat kikir ni, sifat kedekut, sifat bakhil, yang mana sepatutnya kita beri pertolongan kepada orang yang lebih susah daripada kita. Dan bahawasanya ubat bagi membuangkan sifat bakhil, sifat kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Kena yang pertama kena ada ilmu, yang kedua ada amal yang perlu kita praktikkan, yang kita amalkan dalam kehidupan kita. Adapun pengetahuan, ilmu kita kena faham, kita kena tahu, maka bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat dan dicela akan manusia di dalam dunia. Orang yang kikir, orang yang bakhil, sampai hak yang wajib dia keluar pun dia tak keluar, zakat pun dia tak bayar, nafkah anak isteri pun dia tak beri, maka seksa akhirat itu amat pedih dan dicela manusia di dalam dunia. Orang pun tak suka berkawan dengan dia pasal kedekut, pasal bakhil, pasal syihih. Orang pun tak suka. Tengok kita duduk dalam kedai, duduk dalam meja pun orang tak pergi makan dengan meja kita. Pasal apa? Makan dengan dia bukan dia nak bayar. Duduk makan tiap hari. Tiap hari lama mana tak nak bayar. Tak nak bayar sikit perut. Tak nak bayar ambil duit tinggal dah kereta. Kita ada bayar. Orang pun tak suka kawan dengan orang kira kedekut ni. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan benda wajib tu pun orang tak suka berkawan lah. Tapi kalau benda tu sampai perintah wajib, nafkah, zakat dan sebagainya pun dia tak keluarkan,
pada ketika itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya sahaja yang menyertai akan dikau ke dalam kubur itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. Yang nak pergi bersama-sama kita masuk dalam kubur apa dia? Bukan duit ringgit, bukan harta kita. Ada banyak mana pun yang kita ada, yang nak masuk bersama-sama dengan kita amal. Sama ada amal tu baik ataupun amal tu jahat. Sebab tu sebagaimana Nabi sebut, taulan kita ada 3 yang akan bersama-sama dengan kita sampai kita mati, yang bersama-sama dengan kita sampai kita pergi ke kubur, yang bersama-sama dengan kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dihisab. Yang mula-mula sampai kita mati apa dia? Harta kita lepas pada tu tak beri manfaat lagi dah kepada kita, melainkan yang kita belanjakan pada jalan Allah, kita buat sedekah jariah dan sebagainya. Itu kita akan dapat manfaat dia. Itu takat kita mati, dia tak akan memberi apa-apa faedah kepada kita lagi dah. Kemudian dia akan bersama-sama dengan kita sampai kita masuk kubur. Siapa dia? Anak isteri kita, sahabat andai kita, kaum keluarga kita, adik-beradik kita. Selesai orang kanan kita dalam kubur, selesai baca talqin dan sebagainya, mereka akan balik. Mereka tak akan tunggu di kubur lama-lama, mereka akan balik. Sayang tak mana pun mereka kat kita, mereka akan tinggal kita di situ. Yang ketiga yang akan bersama-sama dengan kita sampai kita jumpa menghadap Allah, inilah amal kita, baikkah burukkah, yang akan masuk dalam kubur bersama-sama dengan kita. Hak ni, itu dia. Dan hanya sahaja yang menyertai akan dikau ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat, seperti bersedekah. Contoh amal baik apa dia? Bersedekah. Atas dunia kita banyak beri sedekah, belanja harta pada jalan Allah. Bila mati dia akan duduk sama-sama dengan kita. Dan fikir kalau atas dunia ni kita bakhil, kita kedekut sampai hak wajib pun kita tak keluarkan, pada ketika itu sifat bakhil, sifat fikir kita pun akan duduk sekali dengan kita, akan menyusahkan kita di akhirat kelak. Sifat suka bersedekah ni akan memberi kesenangan kepada kita. Pilih kita nak hak mana. Dan bahawasanya segala harta itu milik bagi Allah Ta'ala. Dunia dan seluruh isinya ni milik siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memberi ia Allah akan dikau daripadanya, daripada dunia ini, supaya engkau belanjakan pada pekerjaan engkau yang berfaedah. Allah beri kurniaan harta kepada kita secara percuma. Secara percuma Allah beri duit ringgit, Allah beri segala harta pada kita, kekayaan secara percuma. Tujuan apa? Supaya kita belanjakan balik pada jalan Allah, untuk kita beli pahala akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa anfiqu fi sabilillah. Allah kata nafaqahlah harta yang Allah beri pada kamu itu pada jalan Allah. Mathalul ladzi la yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Allah buat bandingan, Allah cerita kepada kita bagaimana besarnya pahala orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah. Bandingan orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan Allah, kamathali habbatin anbatat sab'a sanadin, macam mana sebiji benih yang mengeluarkan 7 tangkai, sab'a sanad fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Daripada satu biji benih kita tanam, tumbuh pokok, keluar 7 tangkai. Daripada 7 tangkai, tiap-tiap tangkai keluar pula 100 biji benih. Daripada RM1 yang kita belanjakan, contohnya pecah sampai jadi 7, kemudian jadi 700. Allah bayar begitu banyak, berlipat kali ganda balasan yang kita belanjakan harta pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia takkan bayar macam ni. Pergi carilah pelaburan mana pun, Pak Mantelo pun dia tak bayar sampai tera ni. Dia tak bayar sampai tera tu. Sikit aja dia bayar. Dalam nipu dia bagi kat sikit. Yang orang lain dapat kena tipu. Dalam tu kena tipu tu pun orang masih lagi terpengaruh dan sebagainya. Manusia tak boleh bagi sampai begitu sekali, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah beri kepada kita. Sayangnya manusia ni tak ramai nak berebut dapat tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kata dia di sini harta itu milik Allah. Allah beri kepada kita supaya kita belanjakan pada jalan Allah untuk faedah kita bersama di akhirat kelak. Dan bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan harta itu, jika kerana hendak bersedak-sedak dengan dia dengan harta pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Kita simpan harta beda apa? Beda nak bersedak-sedak pada dunia, nak makan sedap, nak pakai sedap, nak rumah besar dan sebagainya. Kata dia, sedarlah, ketahuilah bahawa pahala akhirat, di akhirat itu, pahala itu lebih sedap daripada nikmat dunia. Sedap kerana mana pun nikmat dunia tak boleh lawan pahala dan kenikmatan yang Allah janji di syurga apabila kita sanggup belanjakan harta pada jalan Allah.
dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Menunaikan segala keinginan hawa nafsu ni tabiat siapa? Tabiat binatang. Dia tak kira hak siapa, dia makan, dia kenyang, dia nak berak tak mana, dia tak kira, tak jalan ke apa, jadi dia boleh selesai segala keperluan dia. Kita manusia, kita kena fikir, aku nak makan ni hak siapa? Hak aku kat orang. Nak buang air kencing, nak buat, tak boleh kan? Tak boleh, kena buang di tempat dia dan sebagainya. Kita kena ada beza. Sebab kita ni manusia, Allah beri akal kepada kita, kita ada taklif, ada tanggungjawab. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Menafkahkan harta pada jalan yang diredai itu tabiat siapa? Ini sifat manusia yang ada agama dan yang ada akal, yang cerdik, pasal dia cadang siap-siap dah. Beda apa? Beda dia nak balik ke akhirat esok-esok, dia dah buat saham di atas dunia ni. Beda untuk dia dapat balasan pahala di akhirat kelak. Dan jika adalah ia menegah harta dan menahannya itu kerana dicadang untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan dan datang ia kepada Tuhannya dengan kejahatan. Kita nak simpan harta ni beda siapa tuan-tuan, beda anak-anak. Tak apalah, tak ada masalah. Tapi kalau simpan harta untuk anak-anak sampai kita tahan, tak mau belanja langsung pada jalan Allah, kan nak buat wakaf pun dia kata tunggu sat lah, tunggu sat, dan itu dia kata pasal apa? Beda anak-anak, beda anak-anak, semua beda anak-anak. Kata dia di sini seolah-olah kita meninggalkan anak-anak kita dengan kesenangan, dengan harta kekayaan, tetapi kita datang kepada Tuhan kita, apa pun kita tak bawa. Dahlah masa kita atas dunia ni kita sibuk cari duit. Bila dapat duit kita tak belanja pada jalan Allah, kita duk simpan nak bagi anak-anak kita senang esok. Mana kita meninggalkan mereka ni dalam kesenangan kemewahan dunia, kita sendiri tak ada apa nak balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang lagu ni macam mana keadaan dia? Maka kata dia di sini, maka ini sehabis-habis bodoh, inilah sehabis-habis jahil manusia. Pasal apa? Kerana menyenangkan ia akan orang yang lain, dengan memberi mudarat ia akan dirinya sendiri. Diberi kesenangan harta benda kepada anak-anak dia sampai dia lupa nak belanjakan harta, beda bekal dia nak balik jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan tak boleh kita simpan harta kepada anak-anak kita, boleh, tapi dalam masa yang sama peruntukkan sebahagian untuk kita belanja pada jalan Allah, sedekah, beri derma, beri bantuan kepada orang susah, buat wakaf. Beda siapa? Beda kita nak balik ke akhirat kelak. Ni dia harta aku dah cadang dah, beda aku balik. Kalau mati pun ada dah pahala yang kita nak ambil di akhirat kelak, yang sentiasa berjalan. Yang Nabi kata sedekatin jariyah, sedekah yang sentiasa berjalan, yang memberi manfaat, tak putih-putih beri manfaat kepada orang. Jangan duk fikir kata esok mati anak-anak buatlah. Anak-anak dia ingat lah tu. Setengah orang dia kata lagu tu, dia tak ingat dah tuan-tuan. Pak dia masuk ICU je, tak sedap, bukan mati lagi. Dia duk peraik siap dah. Tanah tangmu, abang hak sulung nak buat rumah. Tanah hak tang ni, adik hak nombor 2 nak, dan sebagainya. Keli saya dah, pak tak mati lagi pun. Mati berpanjangan benda tu. Jadi sementara kita hidup ni, ambil peruntukkan sebahagian harta kita untuk kita nafkahkan dan nama kita, supaya kita dapat bahagia di akhirat kelak. Jangan semata-mata kita nak beri kesenangan kepada orang lain, kita lupa kepada pahala yang kita nak bawa balik ke akhirat. Dan ada pun pekerjaan itu dari sudut ilmu pengetahuan, kita kena tahu lagu tu. Dari sudut amalan pekerjaan macam mana nak ajak diri kita supaya kita ni jadi pemurah, tidak ada sifat bakhil, tidak ada sifat kedekut. Dan ada pun pekerjaan dari segi amalan, maka bahawa memberati makna memaksa. Kita paksa, memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi makna paksa diri kita akan dia atas memberi dan atas murah, supaya kita ni memberi dan juga menjadi orang pemurah. Kita ajak dari kita, ajak. Mula-mula kita tipu sikit, bukan tipu macam mana dah, pujuk diri kita. Kamu kalau kamu bersedekah pada jalan Allah, orang sayang kepada kamu, Allah kasih kepada kamu. Mula-mula tu memang tak eloklah kita buat tu kerana orang lain, tapi tak nak ajak diri kita supaya apa? Supaya kita ni beransur-ansur jadi orang pemurah. Kita ajak kepada anak-anak kita, contohnya ada orang minta sedekah, kita tak payah pergi bagi direct, ajak kepada anak-anak kita, abang, diberi kepada dia. Dengan cara tak langsung kita dah tarbiyah diri dia, isu-isu ni dia ingat apa yang kita ajak kepada dia. Bila ada duit, bila orang susah mari minta kepada dia, dia akan beri, dia tak akan jadi sifat kedekut, bakhil dan sebagainya. Paksa kata dia supaya kita ni banyak memberi dan juga bersifat dengan sifat pemurah. Pergi sembahyang di masjid hari Jumaat, bos RM10. Ada duit RM10 ada, ambil RM10 bola pakai.
Syaitan dia akan pujuk kita, RM10 banyak bagi buat masjid tu. Buat masjid tu buat apa? Sudah fikir lah tu. Kita nafkah pada jalan Allah. Beri kepada masjid RM10 sebulan, baru RM40 kita beri kepada masjid untuk program masjid, majlis ilmu dan sebagainya. Semua tu pahala buat kita. Dalam keadaan kita tak sedar, Allah beri pahala kepada kita. Tapi bukan senang nak bos RM10 merah. Nampak hak biru tu, hak sengit tu. Kalau sengit pun dia kata besar lah. Padahalnya Allah beri rezeki kepada dia melimpah ruh banyak, tak tahu nak apa, tapi dia nak belanja balik pada jalan Allah, dia puasa kedekut. Jadi macam mana cara kita nak buang sifat bakhil tu? Gagak juga, buat paksa di awal-awal sekali. Mula-mula kita kena paksa untuk kita ambil sifat tu, untuk kita wujudkan dalam diri kita sifat pemurah tadi ni, dan sentiasa memperbuat engkau akan yang demikian itu hingga jadilah murah itu adat bagi engkau. Mulanya dia jenis kedekut, jenis bakhil, tapi oleh kerana duk paksa, akhirnya sifat bakhil itu akan berubah. Daripada dia jenis kedekut, dia akan jadi seorang manusia yang bersifat pemurah, dan pemurah itu sudah jadi adat dia, kebiasaan dia. Bila dia jadi pemurah, dia tak berkira langsung harta dia. Dengar orang nak buat jalan kebaikan je, dialah orang yang pertama akan memberi sumbangan, dan orang yang paling banyak memberi sumbangan. Bahawa dan menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah. Ni kata dia mula-mula sekali, sebelum kita ada sifat pemurah. Pasal aku ni kedekut sungguh tak pernah buat kebaikan, nafkah, sedekah dan sebagainya. Mula-mula kita tipu diri kita sikit. Bukan tipu, mana pujuk diri kita. Kalau hang pemurah, banyak beri derma pada orang, nama kamu akan jadi harum, orang sebut, orang suka. Itu awal-awal. Dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat. Dunia pun ada balasan, akhirat pun ada balasan. Maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, tapi bila ada sifat pemurah itu dah jadi sifat kita, bakhil itu tak ada lagi dah dalam diri kita, maka hendaklah menghilang engkau akan ini tipu daya dengan diansur-ansur. Buanglah sifat kita. Aku buat ni bukan kerana manusia, aku buat ni bukan kerana nak pujian, nak balasan dunia dan sebagainya. Aku buat kerana Allah, nak cari redha Allah lillahi ta'ala. Mahulah kita buang. Pasal apa? Bila kita buang tu, kita dah ada sifat pemurah dalam diri kita. Tapi sebelum kita nak pujuk tu, kata dia, memang lagu tu, memang lagu tu keadaannya. Nak tunggu ikhlas betul bila kita nak sedekah. Tanya ni awak tak mayang? Mayang pun tak ikhlas kan. Lepas tu nak tunggu ikhlas bila umur 60 baru ikhlas. Esok nak mati baru nak ada ikhlas. Ikhlas tak ikhlas pun benda wajib, benda yang dituntut oleh agama. Ni siapa tak tutup aurat, tak pakai tudung ni. Contohnya pakai tudung pun tak ikhlas saja. Orang pakai tudung pun ramai hak jahat. Buat dekat lagu tu. Tutup aurat ni ikhlas tak ikhlas, ini tuntutan perintah daripada hang ikhlas kan, tak ikhlas kan, hang kena buat. Tapi pujuk diri kita lama-lama benda tu akan mai. Lah kali kita mengaji, dan akhirnya keikhlasan itu akan hadir dalam hati kita. Di samping kita duk buat, kita mengaji, kita tambah ilmu, dia akan mai. Allah akan beri, minta kepada Allah, Allah akan beri. Akhirnya kita buat itu bukan kerana orang lain, semata-mata nak cari redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu Subhanahu wa ta'ala alam. Kita akan sambung pada bab yang ke-6, pada menyatakan kasih akan kemegahan. Kita baca kasih akan harta. Bab ke-6 ni akan menceritakan tentang kasih akan kemegahan. Kita ada tahlil sikit, insyaAllah kita akan buat kaedah tahlil arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا السبحان لا أفضل ما يقول العبد لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة وقاضي الحاجة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أدخلنا وإياهم في فسيح الجنان يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم.